Baik, terima kasih Redwin. Ini Nasional 5 edisi 19 Mac 2015 dan antara tumpuan hari ini. Sidang DUN Kelantan sebulat suara lulus Undang-Undang Hudud. 5 saksikan usaha sama bernilai 9.3 bilion ringgit dimeterai. Dan juga golongan muda disaran sertai keusahawanan sosial. Dan lintas langsung negeri pula kita akan bersama Asli Ismail langsung dari RTM Sabah dan selepas itu ke RTM Sarawak bersama Damia Cassandra Manja juga bersama Rizal Ismail dari RTM Kedah, semuanya seketika nanti. Baik, Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 yang dikenali Undang-Undang Hudud. Rang undang-undang itu apabila dilaksanakan kelak hanya terpakai kepada orang Islam mukallaf. Rang undang-undang yang dibentangkan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob semalam disokong ke semua 44 adun terdiri daripada 31 adun PAS, 12 adun UMNO dan seorang adun PKR. Bagaimanapun adun Cempaka Kosong ekoran kematian bekas Menteri Besar Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat bulan lepas. Rang undang-undang itu diluluskan selepas dibahaskan 3 adun PAS dan seorang adun UMNO. Mereka adalah Adun Tawang Datuk Hassan, Datuk Mat Alwi Cik Ahmad Kok Lanas, Dr. Yusnan Yusof Melor dan Datuk Husam Musa Salor. Rang undang-undang itu yang sepatutnya dibentangkan pada persidangan Dewan Disember tahun lepas telah ditangguhkan berikutan banjir luar biasa yang melanda Kelantan. Sebaik diluluskan, Speaker DUN Datuk Abdullah Yaakob menangguhkan sidang kepada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sementara itu, Adun Air Lanas Datuk Seri Mustafa Muhammad menyarankan agar kerajaan negeri mengambil perhatian terhadap 3 perkara sebelum rang undang-undang itu dikuatkuasakan. Selain aspek pendidikan dan penerangan, Datuk Seri Mustafa mahu aspek tindakan yang bersesuaian diambil kira di samping aspek keadilan agar tiada sesiapa yang teranaya. Aspek penerangan itu penting bukan sahaja untuk bukan Islam, malah umat Islam sendiri. Ia bukan berakhir di sini. Yang pertama, perlunya pendidikan untuk Islam dan bukan Islam. Yang kedua, beberapa tindakan yang kerajaan negeri sedia maklum dan kami pun sedia maklum. Ada perkara-perkara tertentu yang perlu diselesaikan sebelum dapat dilaksanakan. Akhir sekali, berkaitan dengan keadilan, apapun undang-undang, tujuan utama ialah untuk mencegah. Hudud ini untuk mencegah dan apabila melaksanakannya perlu adil. Orang bukan Islam maksudnya tak perlu melompat dan nak file itu, file ini. Soal perlembagaan tu kita fikir kemudian lah. Dan yang nak dipindah pun tidak bersabit langsung dengan hak-hak orang bukan Islam beragama. So saya bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan negeri Kelantan dan Malaysia akan jadi negeri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada UMNO dan kita harap sokongan ini akan berterusan sehingga ke Parlimen apabila kita bawa rang undang-undang persendirian. Sebelum ini, Kanun Jenayah Syariah 2 itu tertangguh pelaksanaannya lebih 20 tahun selepas ia diluluskan DUN Kelantan pada 1993. Kanun itu menyediakan peruntukan untuk kesalahan hudud dan hukuman bagi 7 kesalahan iaitu mencuri, merompak, zina, liwat, kazaf, minum arak dan irtidat atau murtad. Pindaan lain membabitkan hakim dan struktur kehakiman. Dan sementara itu, Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali ketika ditemui selepas sidang DUN Kelantan berkata, walaupun ketetapan parti itu membawa usul undang-undang hudud ke sidang DUN bukan agenda Pakatan Pembangkang, namun sudah diketahui semua pihak dalam pakatan itu. Justru beliau berharap DAP tidak memberi sebarang kata dua. Beliau mengulas kenyataan anggota Parlimen DAP Jelutong, Jeff Oi Chuan Aun yang meminta semua anggota Pakatan Pembangkang menggantung sebarang bentuk kerjasama dengan PAS buat sementara waktu. Dari sudut agenda ini bukan agenda Pakatan Rakyat, agenda PAS itu sudah lama kita katakan. Jadi itu sudah difahami. Kita pulang pada DAP lah nak buat apa-apa keputusan dia tu. Iyalah, kita haraplah mereka tidak membuat sesuatu yang boleh menjejaskan Pakatan Rakyat. Kita masih lagi berharaplah.
Pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 bakal dibentang di Dewan Rakyat seawal Oktober ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menjelaskan kepada ahli Dewan Rakyat bahawa pindaan akta itu merupakan satu daripada langkah strategik yang komprehensif bagi menangani jenayah cyber secara holistik dan mapan. Pencegahan, penguatkuasaan, penambahbaikan serta pengemaskinian peraturan dan undang-undang sedia ada diharap mampu membendung perbuatan tidak bertanggungjawab itu. Kami sekarang ini dalam peringkat untuk melihat secara menyeluruh tentang akta yang ada, kerana akta inilah akta tahun 1998. Rasanya memang sudah sampai waktunya untuk kita melihat, mengkaji dan meminda akta ini untuk melihat dalam semua segi. Termasuk soal-soal yang berkaitan dengan tadbir urus Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia itu sendiri. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita sedang melakukan proses engagement ataupun berbincang dengan semua pihak untuk mencari yang terbaik. Apatah lagi undang-undang yang berkaitan dengan soal media sosial dalam dunia sekalipun berada dalam keadaan yang dipanggil belum settle, belum lagi dikatakan satu undang-undang yang boleh kita mencontohi negara mana yang terbaik dalam dunia. Ketika menjawab persoalan Datuk Bung Mokhtar Radin, BN Kinabatangan dalam sesi lisan mengenai rancangan kerajaan dalam mengawal penggunaan media sosial agar dapat membendung salah laku serta sejauh mana kesungguhan menghukum pesalah laku media sosial di negara ini. Datuk Seri Ahmad Syabri memaklumkan Kementerian bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sentiasa bekerjasama dengan pihak polis melalui strategi Lautan Biru. Sehingga kini terdapat 11 kes penyalahgunaan media sosial telah dan sedang disiasat dengan beberapa individu telah dikenakan hukuman. Sidang Dewan Rakyat juga dimaklumkan tiada cadangan untuk meningkatkan had laju kebangsaan di lebuhraya, memandangkan reka bentuk geometri jalan raya di Malaysia hanya sesuai untuk kelajuan kenderaan 120 km sejam. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin memberitahu kriteria penetapan had kelajuan kenderaan di negara ini ditentukan berdasarkan beberapa faktor selepas mengambil kira reka bentuk jaringan jalan raya dan lebuhraya memenuhi piawaian ditetapkan. Hanya 10% kereta yang berkuasa tinggi yang beroperasi di negara kita, dan malah yang jumlah besar ni yang berhormat 90% kereta di negara kita masih lagi di bawah kategori biasa ataupun kenderaan awam yang berhormat. Dan jika kita meletakkan had kelajuan ini ditinggikan daripada had yang ada sedia ada, sudah tentu ianya membawa implikasi bukan sedikit kepada jenis kenderaan-kenderaan ini yang berhormat. Oleh itu yang berhormat, saya juga ingin nyatakan di sini bahawa reka bentuk jalan di Malaysia ini direka hanya sesuai untuk kelajuan yang tidak melebihi 120 km. Teknologi geometri reka bentuk jalan ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Muhammad Imran Abdul Hamid, Wakil Lumut yang ingin tahu mengenai had laju kebangsaan kenderaan di lebuhraya yang perlu ditingkatkan memandangkan kenderaan semakin berkualiti dan berkelajuan tinggi. Cadangan itu juga dilihat tidak perlu kerana hanya 10% kenderaan di negara ini berada dalam kategori berkelajuan tinggi. Pihak kementerian sentiasa berbincang bersama polis dan Kementerian Pengangkutan dari masa ke semasa bagi mengkaji had kelajuan yang diwartakan, namun ia tertakluk kepada nasihat daripada agensi berkaitan termasuk kelulusan kerajaan. Had laju kebangsaan yang ditetapkan adalah 110 km sejam bagi lebuhraya antara bandar, 90 km sejam lebuhraya dalam bandar dan 90 km sejam jalan persekutuan. Kerajaan memandang serius soal keselamatan jalan raya berdasarkan kepada statistik kemalangan yang masih di tahap serius termasuk yang membabitkan kemalangan maut. Beralih ke perkembangan 5, Pameran Maritim dan Udara Antarabangsa Langkawi 5 2015 menyaksikan sejumlah 9.3 bilion ringgit kontrak Memorandum Persefahaman MOU, surat penerimaan LOA dan surat hasrat LOI ditandatangani. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang mengumumkan perkara itu pada hari terakhir untuk Delegasi Perdagangan 5 2015 berkata nilai itu lebih tinggi berbanding edisi 5 sebelum ini yang merekodkan nilai 4.2 bilion ringgit. This morning is quite historical, where 7 contract documents
5 MOUs, 8 LOAs, 6 LOIs worth 9.3 billion as compared to 4.2 billion in the previous Lima is something that is another record, another first for Lima 2015. This is important because Lima is not just about exhibiting. It is about the industry and how it can position the industry through Lima in helping promote not only their products but also to find partners in a win-win situation. Terdapat 7 dokumen kontrak yang ditandatangani hari ini antara Kementerian Pertahanan dan pelbagai syarikat, 5 MOU, 8 LOA dan 6 LOI. Lima 2015 merupakan yang lebih baik daripada yang sebelumnya kerana melibatkan lebih banyak penyertaan sektor komersial dan tidak bergantung semata-mata kepada ketenteraan. Penyertaan sektor komersial untuk edisi 5 ini meningkat 5 hingga 10% dan beberapa penambahbaikan boleh dibuat untuk edisi 5 2017. Antara kontrak MOU, LOA dan LOI penting yang ditandatangani ialah antara Kementerian Pertahanan dengan Thales Optronic, Perancis bagi pembekalan bahan, perkhidmatan dan bantuan teknikal berhubung peralatan avionik optronik dan komunikasi Su-30MK Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Satu lagi ialah kontrak dengan Destiny Prima Sdn Bhd bagi pembekalan alat ganti dan servis untuk bot penyelamat dan jaket keselamatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Kementerian Pertahanan juga menandatangani MOU dengan Petronas untuk menyerahkan sistem pesawat udara tanpa pemandu UAV kepada Angkatan Tentera Malaysia dan LOA dengan MTU Services Malaysia Sdn Bhd bagi pembekalan dan penyerahan alat ganti, penyelenggaraan dan latihan enjin MTU, alat pemasang, komponen dan sistem pemantauan elektronik untuk TLDM. 5 2015 akan membuka pintu untuk kunjungan orang awam selama 2 hari mulai esok. Negara-negara ASEAN telah bersetuju untuk menggunakan sistem pertahanan milik masing-masing dalam aktiviti bantuan kemanusiaan apabila menghadapi bencana. Bagaimanapun, perkongsian teknologi dan pertukaran kepakaran akan membantu memperkukuh kawalan keselamatan rantau ini. Justru bagi Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohammad Zain, 5 adalah platform terbaik bagi negara anggota ASEAN menjalin kerjasama untuk memodernisasikan sistem pertahanan mereka. Usaha telah dilaksanakan untuk menggemblengkan sistem-sistem negara-negara ASEAN ini untuk tujuan tersebut sebagai usaha multilateral di peringkat ASEAN itu. Berkenaan dengan pertahanan itu sebagaimana yang saya maklumkan itu konsepnya tergantung kepada negara masing-masing khususnya dalam aspek affordability ataupun kemampuan sesebuah negara ataupun kerajaan itu untuk memperolehi sistem-sistem. Negara yang menyertai 5 dalam segmen maritim juga telah bersetuju untuk melakukan latihan bersama di perairan Laut Cina Selatan. Sebagai satu-satunya Panglima Angkatan Tentera yang hadir pada 2 edisi penganjuran 5, Jeneral Tan Sri Zulkifli menyifatkan penganjuran kali ini paling berjaya dalam sejarahnya. Pada kali ini banyak kelainan. Bukan saja ianya berkembang dengan baik, tetapi pada kali ini 10 kementerian lain juga turut terlibat di dalam 5 ini. 5 yang lepas banyak juga kementerian terlibat, tetapi pada kali ini kementerian-kementerian ini terlibat dengan lebih aktifnya. Dan sebagai penghargaan Malaysia kepada semua juruterbang yang terlibat dalam pertunjukan udara sempena 5 2015, Panglima Tentera Udara Datuk Seri Roslan Saad sebentar tadi menyampaikan sijil penghargaan kepada mereka. Dan langsung dari Langkawi, Kedah, Hanim Muhili bersedia dengan laporannya. Hanim?
Ya, Farhatul, majlis baru saja berlangsung atau baru saja berakhir sebenarnya di landasan lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Ini sebenarnya perkara yang lazim dilakukan. Pada hari ini Panglima Tentera Udara menyampaikan sendiri sijil berkenaan kepada semua juruterbang yang mengambil bahagian, dan 5 kali ini untuk pengetahuan menyaksikan kehadiran pasukan aerobatik Al-Fursan dari UAE buat pertama kalinya. Kemudian August 1 dari China yang menampilkan 4 juruterbang wanita juga memecah rekod kerana buat pertama kalinya dalam penganjuran 5 ada juruterbang wanita yang mengambil bahagian dalam pertunjukan udara. Jadi Black Knights dari Singapura juga menampilkan pasukan itu buat pertama kali sempena 5. Rafale dari Perancis membuat penampilan kali ketiga. Kemudian pasukan aerobatik dari Amerika Syarikat turut serta, dan tidak ketinggalan pastinya pasukan tentera udara Diraja Malaysia yang menampilkan pesawat pejuang Sukhoi dan pesawat aerobatik Chris Sakti. Dengan bersama rakan saya, test pilot seorang tu, kami cari maneuver baru lah, just untuk dapatkan keunikan untuk menarik pengunjung-pengunjung untuk melihat sendiri maneuver yang baru yang kami simpan lama dah. So kami buat keluar, kali ini terpaksa buat keluar lah sebab kita tak ada, dulu kita ada smoky bandit, sekarang kita tak ada. So kita ada only team yang ada, just kita bawa nama negara lah, tu yang maksud yang kita. The flying has been outstanding. The support we've gotten has been outstanding. One unique thing about the Langkawi airfield environment here is that there's a lot of wonderful terrain around, which makes the flying itself a little more exciting. But the best part here has been just getting to work with their military and work with the people of Malaysia and put on a good show. Indonesia antara negara ASEAN yang telah mula meningkatkan industri pembinaan pesawatnya yang sendiri. Jadi melalui syarikat PT Digantara, beberapa pesawat pertahanan pesawat pengangkut telah pun dibina, dan PT Digantara ini sebenarnya ada dalam pameran 5 kali ini, dan mereka membawa sama teknologi yang dibangunkan untuk aset pertahanan negara Indonesia. Pengarah urusannya ada memberi penerangan lanjut sebentar tadi kepada wartawan Rashid Jali yang ketika ini masih bersama dengan beliau. Jadi kita ke Dewan Pameran Antarabangsa Mahsuri MIC bersama dengan Rashid, bersama dengan pengarah urusan PT Digantara. Rashid. Terima kasih Hanim. Baiklah saudara, Indonesia juga tidak ketinggalan meningkatkan teknologi dalam bidang aeroangkasa ini, dan buktinya mereka turut membina sendiri kapal pengangkut atau pesawat pengangkut yang dibina, iaitu CN235, dan bersama saya ketika ini ialah pengarah urusan PT Digantara, iaitu Encik Budiman Saleh. Apa khabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik Bapak. Jadi Bapak boleh Bapak kongsikan bersama kami bagaimana pembinaan dilakukan dan juga fungsi pesawat pengangkut ini. Alhamdulillah, pesawat CN235 memang kita desain dan manufaktur dari Indonesia, PT Dirgantara Indonesia yang dulu dikenal dengan PT IPTN. Itu didesain untuk bisa melakukan berbagai macam multi-role function, mulai dari komersil sampai dengan military, dan melihat dari perkembangan akhir-akhir ini, ancaman yang ada di dunia, kita menjadi sangat-sangat fokus untuk memerangi ancaman-ancaman yang ada di kelautan. Itu kita kembangkan pesawat sedemikian rupa untuk bisa melakukan multi-role function, MPA, Maritime Patrol Aircraft, dan juga anti-submarine warfare, baik yang di atas permukaan, surface, dan juga di under permukaan. Setakat ini pesawat ini telah dihantar ke mana? Sudah diekspor ke mana? Baik, tentu kita sudah ekspor. Yang terdekat adalah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kita sudah deliver ada 8 pesawat kita antar kemari, 6 dalam configuration military transport dan 2 VVIP. Kemudian kita deliver ada 12 unit ke aircraft ke Korea Selatan, di mana 8 dalam bentuk configuration transport dan 4 adalah maritime surveillance dan maritime patrol aircraft. Kemudian ada Pakistan, kemudian juga Brunei, kemudian juga Uni Emirat Arab dan lain-lain. Okey, terima kasih Bapak. Baiklah, itu saja perkembangan di sini. Untuk itu kembali semula bersama Hanim. Silakan Hanim.
Baik, Rashid Jalil, terima kasih di atas laporan dan temu bual itu dari MIEC. Dan sebenarnya telah pun kami maklumkan tentang pecahan ataupun 2015 telah pun memecah rekod penganjurannya. 26 perjanjian dan kontrak ditandatangani setakat hari ini. Jadi 9.3 bilion ringgit. Itu nilai perjanjian dan kontrak yang ditandatangani bagi 5 2015, peningkatan 121% berbanding 5 2013 yang mencatat 4.2 bilion ringgit nilai perjanjian. Antara syarikat yang terlibat dalam menandatangani memorandum persefahaman hari ini termasuk Petronas dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM melalui program Sahabat Maritim bagi tujuan mengawal keselamatan pelantar minyak dan gas di perairan negara. Jadi hari ini merupakan hari terakhir untuk pelawat perdagangan 5 2015. Bermula esok, pengunjung awam boleh datang ke sini sehingga hari Sabtu, dan sasaran penganjur 5, 130,000 pengunjung awam untuk 5 2015. Farhatul? Baik, terima kasih Hanim daripada Langkawi sebentar tadi. Dan untuk laporan seterusnya, Datuk Seri Najib Tun Razak mengajak golongan muda menceburi bidang keusahawanan sosial sebagai sektor ekonomi baharu bagi menyumbang kepada keseimbangan sosioekonomi negara. Ini kerana mereka yang menceburi bidang keusahawanan sosial tidak hanya mencipta kekayaan untuk diri sendiri tetapi berkongsi dengan yang lain. Perdana Menteri menegaskan usaha Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi telah mencapai separuh perjalanannya, namun ia tidak akan lengkap tanpa model ekonomi yang dapat memberi impak sosial. Ladies and gentlemen, what is social entrepreneurship? And why is it so important? The concept may be quite new in Malaysia, but as the Minister said, we already have several very resourceful social entrepreneurs, some of whom we will be recognizing after this or at the end of this event. These people are special. They are special because they see opportunities rather than problems and apply the fundamentals of business to create a sustainable model, not to depend on charity, but to create a sustainable model that will lead to a more equitable society. These people are not looking for jobs. These people want to create jobs. These people want to invoke changes in our society. Datuk Seri Najib Tun Razak berucap merasmikan persidangan antarabangsa pemimpin muda ICYL 2015 di Ibu Negara. Dalam masa sama menegaskan dengan memberi peluang kepada mereka yang mempunyai impian tinggi, keusahawanan sosial boleh memberi kesan yang positif dalam pelbagai isu, antaranya alam sekitar dan sosial. Pada persidangan ini juga, Datuk Seri Najib turut menyampaikan hadiah kepada pemenang 7 kategori bagi Hope Award yang meliputi kategori pendidikan, hak asasi manusia, alam sekitar serta warisan budaya. Berkuat kuasa serta-merta tambang teksi dan kereta sewa naik antara 20 hingga 67%. Manakala tambang bas ekspres naik 22.6% berkuat kuasa 15 Mei ini. Perkara itu diumumkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Pengerusi SPAD Tan Sri Syed Hamid Alba mengakui kenaikan tambang pengangkutan awam itu ekoran kenaikan kos penyelenggaraan serta insurans yang ditanggung pengusaha pengangkutan awam. Bagi perkhidmatan teksi, kenaikan tersebut hanya meliputi teksi bajet, teksi Satu Malaysia serta kereta sewa di Lembah Kelang, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Penyelarasan kadar tambang tersebut dibuat juga mengambil kira kepentingan orang ramai yang menggunakan pengangkutan awam. Dan kita naikkan bas pun, dia punya kenaikan hanya berapa peratus? 23%. Kita naikkan. Bukan dengan kos kita kena penambahkan kos operasi ini, kita naikkan 23%, bermakna membolehkan dia untuk buat margin yang enough dan untuk terus menambah dia punya efisiensi. Teksi pun macam tu juga. Kita bercakap kita nak teksi yang lebih baru, orang menggunakan meter, kita nak perkhidmatan yang lebih baik, lebih selamat, lebih ni. Jadi macam mana kita nak ni supaya
pengusaha teksi berasa atraktif. Semua pemandu teksi diingatkan supaya lebih bertanggungjawab dengan kadar baharu itu. Tambah Tan Sri Syed Hamid, penyelarasan kadar baharu itu tiada kaitan dengan penguatkuasaan cukai barang dan perkhidmatan yang akan berkuat kuasa 1 April ini. Berdasarkan tambang baharu itu, penumpang teksi satu Malaysia di Pulau Pinang perlu membayar RM19.80 bagi 10 km pertama berbanding RM11.80 sebelum ini. Manakala penumpang teksi kategori sama di Lembah Kelang dan Johor Bahru perlu membayar RM17.50 bagi 10 km pertama berbanding RM10.80 pada kadar lama. Manakala tambang bas meningkat di antara RM4.60 sehingga RM11 bagi laluan bas ekspres di seluruh negara. Warga emas, orang kurang upaya dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun akan terus menikmati diskaun sebanyak 25% untuk tambang bas ekspres. Semakan kadar baharu tambang teksi dan bas ekspres kali terakhir dilakukan adalah pada 2009. Bermula 1 April ini, kaedah kupon akan diguna pakai untuk kutipan caj tempat letak kereta terbuka Majlis Bandaraya Alustar MBAS menggantikan sistem bermeter sebelum ini. MBAS menswastakan operasi tersebut kepada syarikat kayangan parking Sdn Bhd dengan perjanjian konsesi selama 6 tahun. Pengguna boleh membeli buku kupon daripada syarikat konsesi dan ejen yang dilantik. Menurut Datuk Bandar MBAS, Datuk Mat Noh Ahmad, meskipun operasi kutipan caj berkenaan diswastakan, namun bayarannya tetap sama iaitu pada kadar 80 sen sejam, manakala pas bulanan adalah RM70. Sebanyak 5,198 petak parkir di kawasan pentadbiran MBAS terbabit dengan penswastaan itu. Kawasan terlibat antaranya Pusat Bandar, Jalan Istana Kuning dan Jalan Stadium, Pekan Cina, Pekan Melayu, Pusat Perniagaan Kompleks Sultanah Bahiyah, Simpang Kuala, Persiaran Sultan Abdul Hamid dan Jalan Putra. Walaupun diswastakan, namun penguatkuasaan undang-undang masih di bawah MBAS. Walaupun kita swastakan, tetapi untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan tempat letak kereta adalah masih kita di bawah Majlis Bandaraya Alustar. Kita masih pegawai menguatkuasa kita akan terus memantau supaya pengguna-pengguna parking ini, pemilik-pemilik kenderaan ini membuat bayaran mengikut yang kita tetapkan. MBAS ditugaskan dalam operasi tersebut. Beliau memberitahu sidang media di pejabatnya di Alustar. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kayangan Parking Sdn Bhd, Ahmad Hazri Cik Din berkata pihaknya turut membina sistem aplikasi kad fleksi bagi kemudahan pengguna. Sementara itu, menyentuh mengenai promosi pelancongan di Terengganu pula, Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman menyatakan kesediaan kerajaan negeri membantu kelompok pengayuh beca serta pengusaha bot tambang. Kumpulan ini akan dijadikan beca dan bot angkat kepada syarikat berkaitan kerajaan GLC sekaligus memastikan kenderaan warisan itu dipertahankan untuk masa depan. Setakat ini, 11 GLC menyatakan komitmen masing-masing untuk membantu 56 penarik beca serta 20 pengusaha bot penambang yang telah berdaftar. Bantuan yang disediakan termasuk dari segi penambahbaikan kenderaan sedia ada yang akan dipasang lampu cahaya. Jadi maka tanggungjawab CSR, kita telah berikan tanggungjawab ini kepada jabatan-jabatan dan juga GLC untuk membantu mereka ini. Jadi kita nak pastikan bahawa mereka ini nanti akan dapat mencerminkan kepada pelancongan negeri Terengganu yang kita menjadikan satu lagi hasrat kerajaan untuk memberikan satu income yang baik kepada rakyat negeri Terengganu kita. Beliau sebelum itu menyampaikan sumbangan insentif pengayuh beca dan pengusaha bot penambang di Kuala Terengganu. Hadir sama Esko Pelancongan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jidin Syafiee. RM1 juta disampaikan kepada 15,868 warga Kementerian Pendidikan yang terjejas akibat banjir pada tahun lepas. Sumbangan disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Parlimen. Bantuan kewangan. Kesemua mereka yang akan menerima bantuan itu terdiri daripada Pegawai Jabatan Pendidikan Negara JPN,
pejabat pendidikan daerah PPD, guru dan anggota khidmat pelaksana AKP. Sumbangan tersebut merupakan kutipan tabung bantuan bencana yang dilancarkan pada 5 Januari lepas oleh pihak kementerian. Ia diagihkan berdasarkan kategori sangat kritikal dengan jumlah RM500 seorang. Manakala kategori sederhana kritikal diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk diagihkan kepada sekolah yang terlibat banjir. Kualiti air di Sungai Skudai, Johor Bahru, Johor disifatkan jijik dan kotor. Walaupun kerajaan negeri telah melancarkan program Blueprint Sungai Skudai sejak 2010, namun sehingga kini hasilnya masih pada tahap tidak memuaskan, malah membimbangkan. Ketika melakukan lawatan di lokasi ini, Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Ayub Rahmat, menyuarakan kebimbangan mengenai situasi semasa iaitu berada pada kelas 3 yang merupakan tercemar dan tidak boleh menjalankan aktiviti air. Masyarakat yang masih membuang sampah sarap ke saluran air selain pembuangan sisa pepejal industri merupakan punca utama pencemaran sungai ini. Kita bimbang agaknya dalam tempoh sehingga 2021 kita akan mengalami sedikit masalah dari segi bekalan air. Jikalau kita tidak meningkatkan kualiti air Sungai Skudai ini, maka kita bimbang. Kebimbangan itu akan menjadi realiti lah. Bagi mengatasi kebimbangan itu, pihaknya telah menstruktur semula program Blueprint tersebut dengan mewujudkan 3 jawatan kuasa melibatkan aspek keceriaan, pencemaran dan kesedaran penduduk. Sebanyak 180 tan sampah mampu dikutip di sungai tersebut setiap tahun dengan purata pembuangan kira-kira 3 tan seminggu. Seorang penyokong bola sepak dihadapkan di Mahkamah Magistrate Shah Alam atas tuduhan membawa suar pada perlawanan bola sepak antara Selangor menentang Sarawak minggu lalu. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Farah Azura Muhammad Saad, tertuduh Muhammad Amirul Ashraf Ya Ali, 20 tahun, mengaku salah memiliki satu batang suar berwarna merah di pintu masuk Stadium Shah Alam pukul 7.45 malam 14 Mac lalu. Magistrate Farah Azura kemudian memerintahkan tertuduh membayar denda sebanyak RM1,300 dan memerintahkan jika gagal membayar denda berkenaan, tertuduh perlu menjalani hukuman penjara 5 bulan. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 8 Akta Bahal Letupan 1957 yang memperuntukkan hukuman penjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Rohaida Cik Hamid. Bagaimanapun tertuduh membayar denda berkenaan. Baik, seterusnya laporan langsung negeri-negeri rakan penyampai di Sarawak, Sabah dan Kedah telah bersedia. Dimulakan dengan Asli Ismail di Sabah. Silakan Asli. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sejumlah 58% daripada 6,500 tahanan dan banduan yang sedang menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan di 6 penjara di seluruh Sabah adalah warga asing. Daripada komposisi tahanan banduan warga asing itu sebanyak 78% adalah warga Filipina, 17% Indonesia dan 5% lagi dari lain-lain negara. Pengarah Jabatan Penjara Sabah Abdul Basir Muhammad berkata, kira-kira 40% tahanan dan banduan dari Filipina itu menjalani hukuman atas kesalahan dadah, manakala kebanyakan warga Indonesia ditahan atas kesalahan imigresen. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Hari Penjara ke-225 peringkat institusi penjara Tawau di Tawau. Mengulas lebihan kapasiti sebanyak 35% daripada kapasiti sedia ada, iaitu 5,500 orang, Abdul Basir berkata pihaknya melaksanakan pemindahan 200 banduan warga Indonesia ke penjara di Sarawak dari semasa ke semasa. Selain itu, banduan dari penjara Kota Kinabalu juga dipindahkan ke Labuan kerana penjara berkenaan masih boleh menerima banduan. Dalam majlis ini 77 anggota dan pegawai dari penjara Tawau menerima pingat perkhidmatan setia dan pingat perkhidmatan am. Kerajaan tidak pernah mengabaikan keperluan semasa sekolah-sekolah di seluruh negara,
khususnya yang terlibat bencana seperti kebakaran. Ini termasuk pembinaan bangunan sementara di sekolah-sekolah pendalaman Sabah seperti di Sekolah Kebangsaan Penimbawan Tuaran dan SK Simpangan Kota Marudu yang terbakar tahun lalu. Bangunan sementara di SK Penimbawan Tuaran telah digunakan sejak 2 minggu lalu, manakala bangunan sementara SK Simpangan Kota Marudu dijangka siap minggu depan. Pengarah Pendidikan Sabah Dato' Jem Alip berkata, usaha tersebut membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran PNP di sekolah berkenaan dilaksanakan seperti biasa. Itu adalah bangunan sementara. Sementara bangunan yang kekal dibina gantian yang sekarang sedang dalam proses untuk menggantikan yang terbakar itu. Dato' Jem ditemui pemberita RTM di Penampang. Kerajaan memperuntukkan RM5 juta untuk kerja-kerja pembaikan bangunan 3 sekolah yang terbakar di negeri ini pada tahun lalu. Golongan ilmuwan Islam perlu berlaku adil dan amanah dalam menyampaikan ilmu mereka. Ini bagi memastikan ilmu yang disampaikan itu tidak terpesong daripada ajaran Islam sebenar. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, sebarang penyimpangan dan penyelewengan dalam menghuraikan sesuatu ilmu akan mewujudkan ketidaksinambungan, kerosakan dan gangguan kepada manusia dan alam sekitar. Ini kerana setiap ilmu mempunyai ciri, nilai dan falsafah yang mesti dihuraikan mengikut perspektif syarak yang dipandu Al-Quran, iman dan takwa. Beliau berucap merasmikan bicara Al-Quran bertajuk Bacalah dengan nama Tuhanmu sempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri di Tuaran. Dato' Haji Muhammad Arifin turut mengajak umat Islam supaya sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam menjalani kehidupan harmoni. Program kendalian Ustaz Samsuri Ghazali dari JAKIM Cawangan Sabah ini turut melibatkan 3 panel jemputan, iaitu Ustaz Nurjeli Haji Dais dari JAKIM Cawangan Sabah, Dr. Sabaria Bahrun dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran dan Ustaz Rafai Mat Energi dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Lebih 300 orang dari sekitar Tuaran hadir memeriahkan majlis ilmu ini. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Ikuti berita seterusnya bersama Damia Cassandra di Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih Azli di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Isu panggilan pendatang yang sering dilemparkan terhadap masyarakat Cina di negara ini masih menjadi fokus Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Satim yang inginkan persepsi tersebut dihapuskan khususnya di Sarawak. Menurut beliau, komuniti Cina di Sarawak merupakan sebahagian daripada masyarakat majmuk negeri ini yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan negeri serta kepada perpaduan seluruh rakyat Sarawak. Justru itu, masyarakat kaum lain di negeri ini seharusnya tidak mudah terpedaya dengan persepsi negatif yang disebarkan oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggungjawab. Beliau menegaskan perpaduan dan kerjasama erat di antara masyarakat majmuk di Sarawak sangat penting bagi mewujudkan sebuah negeri yang moden dan maju yang dapat menghadapi segala cabaran pada masa hadapan. Ketua Menteri menguraikan demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan Datuk Amar Haji Abang Johari Tun Openg pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2015, anjuran Persekutuan Persatuan Masyarakat Cina bahagian Kuching di Kuching malam tadi. Beliau turut berharap agar masyarakat Cina di Sarawak terus memberi sokongan kepada kerajaan negeri bagi memastikan perpaduan serta pembangunan negeri ini. Pasukan Polis Marin semalam merampas lebih kurang 120 batang kayu balak pelbagai saiz dan jenis dalam op landai di Sematan. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, Komander Polis Marin Wilayah 5 Sarawak ACP Kalai Chelvan Nadarajan serbuan bersama pejabat daerah Sematan itu dibuat ke atas sebuah kawasan pembalakan di Sungai Tian Sebat, Sematan. Semua batang kayu balak tersebut tidak mempunyai cop Jabatan Hutan dan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM1 juta. Turut dirampas pada operasi sekitar 10 pagi itu ialah 5 buah jentera jengkaut dan semua kayu dan jengkaut telah diserahkan kepada Jabatan Hutan untuk siasatan lanjut. Sementara itu, dalam satu lagi kenyataan media, ACP Kalai Chelvan Nadarajan memberitahu semasa op gelora yang dilakukan pada 17 Mac, pasukan Polis Marin telah menahan dan memeriksa sebuah kapal minyak di kawasan Sungai Sarawak sekitar 7.30 petang.
Hasil pemeriksaan mendapati kapal tersebut membawa muatan kira-kira 254.24 meter padu minyak diesel yang dianggarkan bernilai 2.4 juta ringgit. Dokumen yang dikemukakan telah menimbulkan keraguan dan kapal tersebut telah dibawa ke pangkalan pasukan polis marin wilayah 5 di Kuching untuk siasatan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kes telah dirujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Kuching untuk tindakan lanjut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Negeri Sarawak dengan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan terus menjalankan operasi anti pencatutan atau OPS catut secara besar-besaran bagi mengawal kenaikan harga yang tidak berpatutan sebelum pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST pada 1 April depan. Menurut Timbalan Pengarah KPDNKK Sarawak Abdul Hafiz Abdul Rahim, seramai 160 pegawai KPDNKK di seluruh negeri akan terlibat dalam operasi tersebut secara berterusan, khususnya dalam fasa kedua OPS catut yang akan bermula pada 2 April depan. Ditemui di pejabatnya di Kuching, Abdul Hafiz menjelaskan operasi itu bertujuan menguatkuasakan pelaksanaan GST dan mengenal pasti serta mengambil tindakan terhadap peniaga yang mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan berlebihan dengan menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya. Kita telah membuat pemeriksaan sebanyak 35,337 permis di seluruh negeri Sarawak. Dari 15 bulan Januari yang lalu sehingga 13 Mac yang lepas ni, dan kita telah menghasilkan kes sebanyak 143 kes. Kita telah menghasilkan 134 kes di mana nilai rampasan yang disita oleh KPDNKK adalah sebanyak 30,522 dan 3 sen. Beliau turut memberi amaran kepada para peniaga agar mematuhi segala undang-undang kerajaan dan KPDNKK Sarawak akan bertindak tegas terhadap mereka yang membuat kesalahan menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya. Selain itu, para peniaga juga dinasihatkan untuk bersedia mempamerkan harga berserta GST pada barangan jualan mereka sebelum fasa kedua OPS catut dilaksanakan bulan depan. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk Nasional 5 petang ini dan untuk paparan seterusnya kita bersama Rizal di Kedah. Terima kasih. Sikap berani mencuba dan buang perasaan malu mendorong generasi muda bergaya aktif dalam perniagaan. Ia termasuklah Nurul Aimi Mazlan, 28 tahun dari Alostar yang mula berjinak dengan perniagaan. Mengakui berniaga dapat memberikan pulangan yang lumayan, gadis lulusan sarjana muda dari Universiti Islam Antarabangsa UIA itu bercita-cita mahu mengembangkan lagi perniagaannya. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Rashid Jali. Menggunakan hasil wang pinjaman keluarganya, beliau mula melangkah dalam dunia perniagaan secara kecil-kecilan dengan menjual kuih tradisional dan barangan keperluan bayi. Lokasi jualan di tapak pasar-pasar malam dan karnival jualan menjadi tempat yang sesuai untuk beliau mendapatkan pelanggan sekaligus meraih pendapatan. Sebab sekarang kita tak boleh nak tunggu kerja datang kat kita, so kita kena pergi cari kerja. So nak tunggu apply, nak pergi interview lambat. Macam ambil masa, so kita cari inisiatif sendirilah untuk bisnes sendiri. Sementara itu, rakannya Nordiana Zulkifli, 28 tahun berkata, generasi muda perlu merebut peluang berniaga. Ujarnya dalam keadaan sekarang agak sukar untuk mendapat pekerjaan dan berniaga adalah alternatif terbaik untuk diceburi kerana ianya bukan sahaja dapat menimba teknik berniaga tetapi memberikan keseronokan. Minat berniaga ni daripada sebelum ni daripada rumah ke pejabat-pejabat di depan rumah. So kawan pun ada bagi tahu tempat untuk disewa kan. So kita try dululah. Alhamdulillah perniagaan okey. Dalam pada itu, Presiden Majlis Belia Negeri Kedah MBNK Muhammad Izzat Roslan berkata, pihaknya sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak muda yang berminat menceburi bidang perniagaan. Malah MBNK akan membantu mereka mendapatkan pinjaman dan memberikan peluang untuk mereka menghadiri kursus-kursus yang bersesuaian sebelum mereka memulakan perniagaan. Dalam program-program berkaitan dengan usahawan ini, kita juga turut mendapat bantuan
dan juga dana yang disediakan melalui agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, contohnya seperti Tekun, Kementerian Pertanian dan sebagainya, dan juga di bawah Esko Usahawan Kerajaan Negeri Kedah sendiri. Jadi peluang kepada belia-belia di Kedah ni khususnya untuk menjalankan perniagaan ataupun bagi yang baru nak berjinak-jinak dengan perniagaan ni memang ada dan terbuka. Menurut beliau lagi, terbaharu MBNK melalui kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memberikan inisiatif dan dana kepada usahawan muda yang berminat dalam bidang pertanian. Laporan Rashid Jali untuk Berita RTM. Penyertaan pesawah di Jerlun dalam Kelab Nestle Padi NPC sejak beberapa tahun lalu mula memberi impak positif terhadap peningkatan pengeluaran hasil padi. NPC dilancarkan pada Februari 2012 dengan matlamat memperluas inovasi penanaman padi menggunakan pendekatan mesra alam bagi mengeluarkan bijirin bayi Nestle. Menurut pengerusi NPC Sabri Nayan, ketika awal penubuhan kelab itu hanya 20 orang petani menyertainya. Namun selepas melihat peningkatan hasil padi, jumlah penyertaan pesawah semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah terkini lebih 300 orang. Di bawah NPC, penggunaan bahan kimia dan racun serangga dikurangkan bagi memastikan padi yang dihasilkan bermutu tinggi dan memenuhi kriteria ditetapkan oleh pihak Nestle. Dia banyak manfaat dia, salah satunya kerjasama di antara semua pihak bersama dengan petani untuk bersama memajukan dalam konsep keuntungan bersama. Petani dapat untung, kilang untung, pihak Nestle untung untuk mendapatkan beras yang terbaik dan berkualiti. InsyaAllah tahun ni kita target, average kita target mungkin 6.5 ke atas lah. Tapi individu yang terlibat secara langsung dalam Nestle ini ada telah mencapai hampir 10 tan sehektar. Penubuhan NPC memberi peluang kepada Nestle untuk membantu pesawah meningkatkan hasil padi di samping memelihara alam sekitar bagi kepentingan generasi akan datang. NPC salah satu aktiviti yang dirancang di bawah Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER bagi meningkatkan pendapatan rakyat. Bagi menambah baik kaedah penanaman padi, Nestle Malaysia dan Universiti Tunku Abdul Rahman UTAR menandatangani memorandum persefahaman MOU pada 20 Februari tahun lalu. Menerusi MOU itu, UTAR akan menjalankan penyelidikan saintifik bagi mempertingkatkan kaedah penanaman padi di sawah kontrak kepunyaan Nestle di Kedah. Bermula dengan niat murni membantu petani, lahirlah Cengai Indah Agromat. Pusat pengumpulan dan pengedaran hasil pertanian itu ditubuhkan seorang bekas pembantu pertanian di Jabatan Pertanian Kedah, Muhammad Azzuddin. Di pusat itu, petani boleh memasarkan produk yang dihasilkan mereka, khususnya kraft tangan, sekaligus dapat menambah pendapatan keluarga. Cengai Indah Agromat yang ditubuhkan oleh Muhammad Azzuddin terletak berhampiran kompleks Jabatan Pertanian Kedah Teluk Cengai, Kuala Kedah. Menurut beliau, kebanyakan produk kraft tangan seperti lampu hiasan, tudung saji dan tempat mengisi barangan yang dijual di pusat ini dibuat menggunakan tumbuhan pertanian, antaranya jerami padi, buluh dan mengkuang serta pelepah dan lidi pokok kelapa. Setakat sekarang, saya ada permintaan, semakin hari semakin ramai yang datang dan dia tertarik dengan produk-produk yang separuhnya dia tak tahu apa benda ni dia kena. Apa benda, contoh benda ni dia terus dia ambil dia ni, dan kita ni kita boleh jual dengan harga RM8 ke RM10, dan barang ni menarik sebab di samping menggalakkan orang ada tak menabung, budak-budak dan sebagainya, kita mengajar menabung. Jadi produk-produk macam ni patut dijual ataupun diketengahkan. Harga yang ditawarkan serendah RM3. Selain produk berasaskan pertanian, pusat ini turut menjual produk berasaskan kayu kayan yang diimport dari Indonesia. Orang ramai yang ingin menjual produk mereka boleh menghubungi Muhammad di talian 019-477-2388 atau 04-771-4011. Setakat ini sahaja laporan dari Kedah. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.
3 hari lagi berlangsungnya istiadat kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dan pagi tadi Sultan Ibrahim berkenan berangkat menyaksikan raptai penuh istiadat tersebut yang berlangsung di Istana Besar Johor, Johor Bahru. Ketibaan Baginda dan Raja Zarif Sofia Sultan Idris Shah di perkarangan istana disambut Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman dan ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri. Raptai bermula seawal 8 pagi dimulakan dengan pergerakan masuk kenderaan rasmi DIF-DIF jemputan dan diikuti dengan perbarisan Askar Timbalan Setia Johor JMF. Setibanya kenderaan Sultan Johor di perkarangan istana, lagu bangsa Johor dimainkan 35 anggota unit pancaragam JMF. Selepas itu Baginda berangkat masuk ke dalam istana bagi melangsungkan upacara meletak mahkota yang dilakukan secara tertutup. Sejam kemudian, Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia dilihat keluar dari Istana Besar Johor dan menyaksikan lintas hormat udara oleh 7 helikopter milik TUDM, TLDM serta tentera darat. Raptai istiadat diakhiri dengan konvoi perarakan lebih 10 motosikal PDRM dan 11 kereta antik mengelilingi Bandaraya Johor Bahru sejauh 15 kilometer. Seorang kanak-kanak yang disahkan menghidap penyakit jantung berlubang dan masalah saluran pernafasan sempit memerlukan pembedahan segera. Bagi pasangan Muhammad Sakri Ismail dan Norizan Budin, kos pembedahan RM40,000 tidak mampu disediakan dan merayu bantuan ramai. Antara kos lain yang perlu disediakan termasuk kos rawatan dan ubat-ubatan susulan. Nur Anissa disahkan menghidap jantung berlubang selepas 27 hari dilahirkan. Norizan terpaksa berhenti kerja bagi menguruskan anak-anak, manakala suaminya Muhammad Sakri hanya bekerja sebagai nelayan. 7.4 lah dekat dalam duit 5 lubang tu. Dah tu jadi 2 lubang. Jadi 2 lubang. Tidak asal satu saja. Lepas tu tengok jadi 2. Injap dia pun makin sempit. Tu doktor tu kalau boleh tu nak memang kena buat segera. Sebab dia pun biru dah doktor dah. Sebab takut jantung dia rosak terus. Dah tu doktor kata kena buat bukannya sekali. Mungkin dalam 2-3 kali nak operation tu. 2 lagi anaknya turut merayu bantuan supaya Nur Anissa dapat menjalani pembedahan segera. Muhammad Aiman, 13 tahun dan Nur Aina Balkis, 8 tahun, sedih melihat penderitaan adiknya yang semakin tidak bermaya. Bayang doa bagi dia cepat sembuh lah. Minta ke Allah cepat sembuh. Nak minta semua orang nak bantu dia lah. Bagi dia wang, bagi dia operate tu kan. Bagi dia duit cepat sembuh dah. Sumbangan boleh dihulurkan dengan menghubungi Norizan Budin di talian tertera. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, dan begitulah keadaan dilalui pasangan suami isteri Zarina Chung Abdul Razak dan Muhammad Syahir Muhammad Nasir selepas anak mereka disahkan mengidap penyakit leukemia tahap 2. Pasangan suami isteri itu kini tinggal di Batu 13, Kampung Asam Kumbang, Jasin, Melaka. Menurut Zarina, penyakit yang dialami anaknya Iskandar Zikri berusia 3 tahun itu mula dikesan ketika anaknya berusia 2 tahun. Selepas disahkan anaknya itu menghidap leukemia, pihak Hospital Melaka menghantar Iskandar ke Hospital Kuala Lumpur HKL tahun lalu untuk rawatan susulan. Iskandar pada mulanya hanya demam panas, kemudian didapati sakit kelenjar, bengkak-bengkak gusi dan akhirnya kurang sel darah putih. Sehingga hari ini Zarina dan suami terpaksa membawa anaknya itu setiap bulan membuat kemoterapi di HKL. Zarina yang hanya bekerja sebagai guru tadika di Majlis Agama Islam Melaka dan bergaji hari sudah pasti menyukarkan lagi kehidupan sehariannya. Tambahan pula suaminya hanya bekerja sebagai penghantar surat dengan berpendapatan RM900 sebulan di Kuala Lumpur. Kos untuk perubatan Iskandar semakin meningkat, kini mencecah RM1,200 sebulan termasuk kos seliaan perubatan harian. Zarina sebelum ini pernah meminta bantuan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat tetapi permohonannya ditolak. Saya harap anak saya akan sembuh lah, sebab kebanyakan daripada yang mengidap ni kebanyakan umur tak panjang, dan saya harap dia akan sembuh. Saya harap ada pihak-pihak yang sudi menghulurkan bantuan untuk anak saya.
Semoga dia boleh jalani hidup seperti orang biasa, kanak-kanak biasa. Baik, sekali lagi fokus utama hari ini. Sidang DUN Kelantan sebulat suara lulus Undang-Undang Hudud. 5 saksikan usaha sama bernilai 9.3 bilion ringgit dimeterai. Dan juga golongan muda disaran sertai keusahawanan sosial. Baik, sekian Nasional 5 edisi 19 Mac 2015. Laporan cuaca menyusul selepas ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Keadaan cuaca cerah diperhatikan pada sepanjang hari ini di kebanyakan kawasan di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, dan ini merupakan keadaan yang biasa dialami pada penghujung musim monsun timur laut. Sementara itu, model angin serantau menunjukkan pada ketika ini angin bertiup dari pelbagai arah di rantau Malaysia dengan tiupan angin dari arah timur laut diperhatikan di rantau Semenanjung dan angin dari arah barat daya di rantau Sabah dan Sarawak dengan kelajuan kurang daripada 30 km sejam, dan untuk itu tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan di mana-mana kawasan perairan buat masa ini. Paparan imej satelit terkini pula menunjukkan pada ketika ini keadaan cuaca amnya kering dengan tiada kelompok awan aktif yang ketara pada ketika ini kecuali di kawasan Indonesia berbanding di rantau kita. Dan keadaan cuaca di Semenanjung diperhatikan pada ketika ini cerah di hampir ke semua kawasan. Bagaimanapun, hujan berserta ribut petir diperhatikan berlaku di 1-2 tempat, terutamanya di sekitar negeri Selangor melibatkan Hulu Selangor, Hulu Langat dan juga Sepang, juga di sekitar negeri Sembilan serta di kawasan tengah negeri Johor, terutamanya di sekitar daerah Kulai Jaya, Pontian dan juga Keluang. Di tempat-tempat yang lain, keadaan cuaca diperhatikan tidak hujan. Dan keadaan cuaca yang sedang hujan di negeri-negeri pantai barat dan juga selatan Semenanjung ini dijangka akan reda dalam sedikit masa lagi. Dengan keadaan cuaca pada malam ini dijangka tidak hujan di hampir ke semua negeri. Sementara itu, di negeri Sabah, keadaan cuaca juga pada petang ini diperhatikan cerah di kebanyakan bahagian. Dengan hujan di 1-2 tempat diperhatikan berlaku di kawasan di bahagian pudat, terutamanya di daerah Kota Marudu. Di wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca pada petang ini diperhatikan hujan. Sementara itu, di negeri Sarawak, keadaan cuaca yang sama juga diperhatikan dengan keadaan cuaca tidak hujan di hampir ke semua bahagian kecuali hujan di 1-2 tempat diperhatikan di bahagian Limbang juga di bahagian barat Kapit, dan dijangkakan pada sebelah malam nanti keadaan cuaca lembap masih lagi tertumpu di kawasan pedalaman negeri Sarawak melibatkan pedalaman Miri dan juga pedalaman Kapit. Dijangka keadaan cuaca lembap akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti di negeri Sarawak. Dan seterusnya untuk tinjauan keadaan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Kita ke paparan yang seterusnya, dan dengan itu sekian. Assalamualaikum dan salam hormat.